Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar sampai terlonde. Hari ini, seperti yang telah diramalkan oleh ramai penganalisis politik dan pemerhati politik, juga sembang di kedai kopi, ada ramai yang mengatakan bahwa tindakan menangguh hukuman Najib sementara menunggu rayuannya penuh di Mahkamah Persekutuan bakal akan menjadi duluan. Ini cerita kedai kopi, ini cerita orang-orang kampung, ini cerita orang-orang yang tak faham sangat dengan undang-undang. Tapi akhirnya boleh menjadi kebenaran. Apabila hari ini ada satu case yang mana mereka memetik case Najib, sehingga apa yang berlaku apabila mereka memetik saja case Najib, pesalah yang telah dijatuhkan hukuman tersebut ditangguh hukumannya, berjaya tangguh hukuman sementara menunggu rayuan. Seperti yang kita sudah cakap sebelum ini, perkara ini akan menjadi ikutan. Perkara ini akan dipetik oleh sesiapa sahaja. Antaranya adalah isu kes Sam Keating, isu basikal lajak juga menjadi buah mulut apabila beliau juga berjaya dalam rayuan tersebut. Adakah ini juga persoalannya timbul duluan daripada Najib Tun Razak? Sehingga berita hari ini datang daripada banyak portal, dan saya petik daripada Astro Owning, pesawah petik kes Najib berjaya tangguh hukuman sehingga sementara tunggu rayuan, kata laporan ini. Seorang pesawah berjaya dalam permohonannya di Mahkamah Rayuan di sini hari ini untuk penangguhan pelaksanaan hukuman penjara 7 tahun kerana menyebabkan kecederaan teruk kepada rakan sekampungnya sementara menunggu keputusan rayuan. Terakhirnya, dengan memetik kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan tekan butang share supaya orang ramai tahu tentang isu dan kes ini. Peguam Muhammad Azrul Haswiyini, Muhammad yang mewakili Muhammad Faiz Muhammad Rusli, telah memetik kes Najib yang disabitkan dengan 7 pertuduhan rasuah, membabitkan dana SRC Internasional Sdn Bhd, tetapi diberi penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuannya selesai. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan, yaitu Datuk Sri Kamaluddin Mad Said, Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Hasim Hamzah bersetuju membenarkan permohonan Muhammad Hafiz atau Muhammad Faiz untuk penangguhan pelaksanaan hukuman. Kami bersetuju hukuman ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Keputusan rayuan terhadap sabitan dan hukuman, kata Kamaluddin. Muhammad Faiz dibenarkan diikat jamin sebanyak RM30.000 dengan seorang penjamin, selain perlu melapor diri di Balai Polis Binjai di Kota Baru, Kelantan 2 minggu sekali sehingga rayuannya didengar. Kes Najib dulu saya tidak berapa pasti. Apakah Najib juga perlu melapor diri atau tidak? Saya tidak berapa pasti. Mungkin kamu tahu. Kalau kamu tahu, sila tinggalkan komen kamu. Adakah Najib juga seperti Faiz yang perlu melapor diri setiap 2 minggu sehingga rayuannya didengar? Pada 28 Julai 2020, Muhammad Faiz, 25 tahun, didapati bersalah oleh Mahkamah Session atas tuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap Nus Hasan, 42 tahun, di Kampung Tambak Banggu, Kota Baru, Kelantan pada 7 malam 26 Jun 2019. Hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan memerintahkan dia dikenakan 2 sebatan, tetapi membenarkan permohonan Muhammad Faiz untuk penangguhan pelaksanaan hukumannya sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi bagaimanapun pada 14 Disember 2020 mengekalkan keputusan Mahkamah Session dan menolak penangguhan pelaksanaan hukuman penjara Muhammad Faiz sementara menunggu rayuannya terhadap sabitan dan hukuman ke Mahkamah Rayuan. Secara kebetulan, Muhammad Faiz dan Najib dijatuhkan hukuman oleh mahkamah berbeza atas pertuduhan berbeza pada hari yang sama, yaitu 28 Julai tahun 2020. Dalam kes Najib,
Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk penangguhan pelaksanaan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dan juga membenarkan dibebaskan dengan jaminan 2 juta ringgit. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi juga membenarkan Najib menangguhkan pelaksanaan hukumannya dan denda sementara menunggu rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Itulah dia ulasan dan pendapat kita tentang isu yang paling hangat yang telah di-share kepada saya hari ini, yaitu seorang pesalah yang menyebabkan kecederaan parah terhadap rakan sekampungnya yang telah dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan 2 sebatan, akhirnya hari ini berjaya menangguhkan hukuman penjara sementara tunggu rayuan kerana telah memetik kes Najib. Itulah yang kita sudah cakap sebelum ini dalam ulasan-ulasan sebelum ini. Pemerhati politik, penulis-penulis blog, penulis-penulis politik, mereka mengatakan ini satu tindakan yang bahaya kerana mungkin menjadi duluan. Dan akhirnya hari ini satu kes telah memetik kes Najib. Tidak tahulah adakah karena dia petik itu yang berjaya dia mendapatkan rayuan tangguh hukuman, ataupun memang karena itu adalah memang keputusannya. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu paling hangat malam ini adalah tentang dakwaan kononnya Ahmad Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun. Sebelum kita teruskan ulasan ini, kamu pasti tahu dengan isu terkini tentang Siti Bainun, pengasas kepada rumah kebajikan Rumah Bonda. Isu ini paling hot di seluruh Malaysia apabila berlaku pembongkaran. Siti Bainun dikatakan didedahkan di mahkamah mendera seorang kanak-kanak berumur 13 tahun yang mempunyai masalah OKU, yaitu sindrom Down. Dikatakan dalam laporan di mahkamah, pendedahan di mahkamah, Siti Bainun telah mendera Bella dengan begitu teruk sekali. Bahkan ada pendedahan mengatakan bahwa Bella dijerus dengan air panas. Bahkan ada juga dalam pendedahan Siti Bainun mengarahkan penghuni di dalam rumah itu juga menggigit perut Bella. Dan ada juga dalam pendedahan itu Bella diikat. Dan ada juga dalam pendedahan itu Bella dipaksa makan cili padi bilangannya 20 disumbat ke dalam mulut. Ini satu pendedahan yang amat menyakitkan hati kita semua. Ditambah pula yang bersalah ataupun yang didera itu adalah orang kelainan upaya atau kekurangan upaya ataupun orang-orang istimewa. Sudahlah itu didera lagi. Kita semua tahu OKU ini mereka memang spesial, terutamanya sindrom Down. Mereka mempunyai sifat-sifat yang lain daripada manusia biasa. Tapi kenapa sampai didera seperti itu, di mana sifat seorang yang mempunyai nilai moral? Kan janganlah membuka rumah kebajikan seperti itu kalau hanya untuk mendera. Tapi isu pada malam ini paling hot apabila ada dakwaan kononnya Ahmad Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun. Hari ini dalam Sinar Harian, sekali lagi Ahmad Zahid Hamidi menafikan sekeras-kerasnya dakwaan kononnya beliau melindungi Siti Bainun, pendera kepada Bella itu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan beliau melindungi pengasas Rumah Bonda, yaitu Siti Bainun, yang mengupah 10 peguam Bella dalam kes penderaan remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Ujar beliau, dakwaan yang dibuat berdasarkan gambar beliau dengan tertuduh tidak berasas kerana sebagai pemimpin beliau tidak mungkin
menolak permintaan orang ramai untuk bergambar. Biarlah mahkamah yang menentukan kebenaran melalui proses perbicaraan yang adil dan saksama, kata Zahid Hamidi. Dakwaan saya coba mempengaruhi mahkamah dalam perbicaraan kes bela juga tidak masuk akal. Bagaimana saya boleh melakukannya? Walhal yang menuduh juga tentu tahu saya tiada sebarang kuasa berbuat demikian, kata Zahid Hamidi. Saya tidak berada dalam kerajaan untuk menekan pihak pendakwaan, seperti yang dilakukan kerajaan 22 bulan, katanya melalui siaran di Facebook resminya pada Ahad. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga berkata, sehingga kini beliau masih lagi menggagahi perjuangan membersihkan namanya di mahkamah. Jika benar saya mempunyai keupayaan seperti itu, bukankah lebih baik saya melindungi kes saya, kata Zahid Hamidi. Melindungi kes mahkamah dikenakan terhadap saya oleh kerajaan 22 bulan sejurus mereka memperoleh kuasa. Saya harap mereka yang sedang gigih berusaha untuk memfitnah saya sekali lagi demi politik itu berhentilah, ujar Zahid Hamidi. Ahmad Zahid turut meminta berita dan cerita yang disebarkan diselidik terlebih dahulu bagi memastikan kesahihan maklumat tersebut. Menjelang pilihan raya PRU 15, janganlah diulangi politik fitnah dan kebencian seperti PRU 14 kerana akhirnya rakyat yang menjadi mangsa, kata Zahid Hamidi. Saya jelaskan di sini, jangan kita terlalu mudah mempercayai sesuatu tuduhan dan dakwah yang dibawa, menurut Zahid Hamidi lagi. Itulah dia penafian daripada Zahid Hamidi tentang isu dakwaan. Kononnya Zahid Hamidi melindungi Siti Bainun dalam kes mahkamahnya. Juga dakwaan kononnya Ismail Sabri Yaakob pula. Minta maaf, bukan Ismail Sabri Yaakob. Kononnya Zahid Hamidi cuba mempengaruhi keputusan mahkamah, tapi telah dinafikan. Saya ulang sekali lagi, dinafikan sekeras-kerasnya oleh Zahid Hamidi. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terpulang pada Anda, berikan komen berkaitan isu pada kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.